Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kufar wa min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi wa lirrasulih. Allahumma ghnina bi halalin haramin wa siwa. Bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya hayyu ya qayyum ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya taqullah. Faqad faza muttaqun. Allahumma ta'ala inna hikmataka wansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasifu Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka bi barakati syarifa an tuhimma la dunya. Allahumma as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Amin ya rabbil alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian sebelum asar. Kita baca terus kitab Tuan Guru kita, Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat. Untuk lagi barakah, kita mulakan dengan surah Al-Fatihah, insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim. InsyaAllah kita masuk ayat 86 insyaAllah. Sebelum kita mulakan, kita share juga insyaAllah dengan sahabat-sahabat. Mohon share dan mohon komen. Mohon komen dan mohon share. Jelas tak jelas insyaAllah. Mohon. InsyaAllah siapa yang ada kitab boleh buka muka surat 335, kitab Tuan Guru tafsir yang terbaru itu, ya. Tafsir Al-Quran Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat, insyaAllah. Ini kitab, ya. InsyaAllah muka surat 335, kita dah masuk ayat 86. Kita baca sama-sama, bukan saya nak tafsirkan, kita baca sama-sama, kita cuba faham insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 86 surah Hud, insyaAllah sambungan pagi tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin
wa ma ana 'alaikum bikhafiz. Insyaallah. Sadaqallahu azim. Limpah kurnia Allah kepada kamu lebih baik. Limpah kurnia Allah bagi kamu adalah lebih baik bagi kamu, yakni daripada yang kamu ambil secara haram itu, jika betul kamu orang-orang yang beriman. Dan aku bukanlah orang yang menjaga dan mengawas perbuatan kamu. Surah Hud ayat 86. Saya ulang balik ayat ni, maksudnya limpah kurnia Allah kepada kamu lebih baik bagi kamu, yakni daripada yang kamu ambil secara haram itu, jika betul kamu orang-orang yang beriman. Dan aku bukanlah orang yang menjaga dan mengawas perbuatan kamu. Surah Hud ayat 86. Masih lagi dengan Nabi Syuaib menasihatkan kepada kaumnya. Sebagai seorang pensyarah dan guru yang pandai, Nabi Syuaib tidak hanya melarang orang semata-mata. Kita tidak boleh kata ini haram dan ini tidak boleh, kemudian senyap berhenti setakat itu sahaja, tanpa memberi sebarang jalan penyelesaian. Apabila kita tutup yang ini, maka kita kena buka pintu penyelesaian yang lain. Barulah manusia yang mendengar berasa optimis bahawa Islam adalah ajaran yang bagus dan boleh dilaksanakan di atas muka dunia. Kerananya bumi ini akan menjadi tempat hidup yang baik sebelum mati. Dipesankan. Walaupun larangan mengurangkan timbangan boleh mengurangkan keuntungan kamu, tetapi baqiyatullahi khairul lakum. Benda yang Tuhan cadang untuk diberikan kepada kamu, semuanya di akhirat kelak adalah lagi baik ataupun lebih lagi baik. Tapi kadang-kadang kita tak pandang. Sebab kita pandang yang sekarang, yang nyata, depan mata kita nak yang terbaik. Kita lupa itu sekejap saja. Yang terbaik sebenarnya, yang kekal sebenarnya di akhirat besok. Itu yang lebih menguntungkan, lebih hebat, berganda-ganda daripada yang di dunia. Yang dunia kita dapat ni sebenarnya secebis je. Sedikit saja nikmat, itu pun kita terasa hebat. Seumpama kita melarang orang berjudi. Larangan berjudi di Kelantan menyebabkan hasil dan pendapatan negeri banyak berkurangan. Sedangkan hasil lesen dan permis judi boleh mendatangkan banyak pitih buat kerajaan. Allahu Akbar. Ya. Lesen dan tempat main judi itu sebenarnya mendapatkan hasil yang lumayan untuk kerajaan yang memerintah. Walaupun kita tahu bahawa tindakan ini akan mengurangkan hasil, kita tetap stop perkara ini kerana Islam mengajar kita supaya tidak mencari duit semata-mata tanpa mengira dosa dan pahala. Duit dan pahala kedua-duanya mesti dicari. Apabila kita menyekat judi, kita akan beroleh pahala. Dan pada masa sama, kita membuka banyak peluang kepada rakyat untuk membuat kerja kerana kita telah menyekat lubang-lubang kebocoran. Kena faham. Mohon kepada pentadbir pemerintah. Kena faham kata Tok Guru ni. Cuba kita renung apa yang dikatakan dalam Tok Guru ini. Ya, betul hasil judi, hasil perjudian, tempat perjudian, kilang perjudian, tempat mainan perjudian, tempat maksiat, pitih dia banyak, keuntungan dia banyak, tapi dosa pun lagi banyak. Itu yang di stop di Kelantan. Ya. Pasal apa? Untung bukan untung main judi tu. Untung yang kerajaan dapat ialah untung menjadi pengutip cukai, teks bab perniagaan judi tersebut. Untung, memang untung. Berjuta-juta, berbilion-bilion.
Cuba renung di tempat yang tinggi tu, yang dijadikan tempat judi. Berapa punya banyak cukai yang didapati. Untuk apa duit tu? Untuk disimpan oleh kerajaan, untuk dihantar kepada siapa? Cuba renung, cuba buka minda kita. Bukalah minda kita ni. Bukalah, mohonlah. Mana Allah tak murka, mana tak ada mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Tok Guru bagi contoh ni tempat judi saja. Belum bab arak, belum bab yang lain, belum bab riba lagi. Judi saja. Jangan, maksudnya Islam mengajar kita supaya tidak mencari duit semata-mata tanpa mengira dosa dan pahala. Kena renung. Sama buat kerja pejabat, kita dibayar gaji, kita buat kerja ikut cara kita, bukan ikut dibayar gaji. Berdosa. Yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Apalagi meniaga yang haram, meniaga perjudian, meniaga tempat perjudian, confirm teks tinggi. Apalagi tempat pelacuran. Sekarang dah timbul tempat pelacuran level atas di IPT, IPTA, IPTS. Siap ada application dalam handphone, dalam komputer, dalam alam maya yang tak diketahuan orang. Nampak macam berniaga cantik, rupanya betul-betul berniaga cantik di dunia. Tapi di sisi Islam, sejijik-jijiknya rupanya meniaga manusia, berzina, bermaksiat, menjual badan dan macam-macam. Dididik pula generasi universiti, generasi di IPTA, IPTS, kerana semata-mata nak menanggung perbelanjaan belajar. Allah, tuan-tuan, cuba renung, cuba tengok anak-anak kita yang berada di kolej dan universiti. Bimbang yang amat sangat. Ni tu yang Tok Guru tulis ni, diambil pada ayat Al-Quran, baqiyatullahi khairul lakum. Benda yang Tuhan cadang untuk diberikan kepada kamu semua di akhirat kelak adalah lebih baik. Jangan kita kejarkan bab dunia, sanggup kita gadaikan maruah, sanggup kita gadaikan negeri, sanggup kita gadaikan agama kerana semata-mata pitih, kata Tok Guru. Semata-mata nak buat pitih, nak duit yang sementara. Pitih halal tak apa, pitih haram confirm ke neraka kita, tuan-tuan. Walaupun gaji banyak, kata Tok Guru, walaupun gaji banyak, tetapi kalau semuanya dihabiskan di kedai judi, apa yang dapat? Hendak beli ikan tidak dapat, dan hendak beli beras pun tidak boleh. Malah berkelahi pula dengan tauke kedai runcit dan kedai kopi. Kerana apa? Kerana tidak ada pitih hendak buat bayaran sebab poket sudah bocor. Duit habis dikeluarkan melalui aktiviti judi. Kaki judi di Kelantan hendak pergi ke Jertih atau Kuala Terengganu. Itu dia punya pasal. Itu pun baru-baru ini keluar dalam surat khabar bahawa Kerajaan Terengganu meminta Kerajaan Pusat supaya tidak mengeluarkan lesen baru untuk judi. Yang penting yang pusat. Yang penting tu yang di pusat. Itu yang penting sebenarnya. Ada kena renung kita bab-bab ni. Mana tak diundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal kita semua bersetuju ataupun membenarkan, membiarkan maksiat ataupun benda yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dalilnya daripada Tuan Guru yang dicatat daripada ayat Al-Quran surah Hud, baqiyatullahi khairul lakum. Surah Hud ayat 86. Selama ini kenapa mereka tidak bertindak begitu? Perkara yang baik yang kita buat memang cepat orang menirunya, walaupun pada peringkat awal mereka melawan kita.
Ibarat kita mencekah kulit durian. Mula-mula memanglah sangat tangan sakit terkena duri-durian. Namun selepas itu sedaplah kerana kita dapat memakan buahnya. Tetapi ada juga orang jenis yang tidak tahan sakit. Mereka sanggup tidak makan durian. Durian adalah benda sedap. Kalau luka pun bersabarlah sedikit. Kerana kita membeli durian dengan duri-durinya sekali, bukan isinya saja, kata Tok Guru. Ya. Memang payah nak buat benda yang baik. Ibaratnya kita nak makan buah durian. Buah durian kulitnya duri. Nak buka durian tu keras, ada duri apa semua. Kadang-kadang terluka jari, payah. Tapi bila dah terbuka ruasnya, dah buka kulitnya, apa jadi? Sedap tak kita makan? Hujung dia sedap. Hujung dia manis. Tapi cubaan dia memang hebatlah. Sama juga dengan buat benda yang baik. Nak mengharamkan judi, nak berhentikan bab judi yang dah lama amat sangat. Ya, sebab tu kita tak ada cara lain nak mengurangkan salah satu bala daripada Allah Ta'ala, ataupun mengurangkan, nak mendapatkan keredaan Allah Ta'ala, berhentikan terus, tutup terus bab judi. Kenapa kita nak raikan orang semata-mata untuk keuntungan yang haram, keuntungan yang kita memang tahu memang haram, kemudian kita simpan, kita laburkan, kita sebarkan, kita distributekan pada kita semua yang dapat. Rupanya sumber yang haram. Bila sumber yang haram, apa jadi? Yang makan masuk ke dalam otak, jadi darah, jadi otak. Otak pun berfikir secara haram, yakni secara negatif. Baru dia akan tolak Quran, dia akan tolak hadis, apalagi Islam. Dia akan tolak Islam. Pasal apa? Makanan yang masuk ke dalam perut, naik ke otak, sumber yang haram. Sanggup? Cuba renung, cuba kita buka minda kita. Asal makna baqiyah. Baqiyat ialah yang berbaki. Allah Ta'ala mengistilahkan pahala dengan perkataan sawab. Sawab, jaza, dan sekali-sekala menggunakan perkataan baqiyah. Semua ini mempunyai erti untuk memecah selera, yakni menyeronokkan. Kita semua di atas dunia ini diseronokkan. Kita rela menunggu sekejap lagi bagi mendapatkan baqiyah ataupun barang kekal yang Allah Ta'ala cadang untuk kita di akhirat. Duit walau macam mana banyak sekalipun, ia tidak kekal. Tetapi pahala yang diberikan Allah akan kekal terus menerus. Cuma kita kena ada bab sabar. In kuntum mu'minin, kalau kamu ini benar-benar orang mukmin. Nabi Syuaib berkata, kalau kamu ini orang mukmin, maka dengarlah kata aku. Kalau Islam saja tapi tidak mukmin, apa lagi yang boleh dibuat untuk orang sebegini? Keislamannya hanya pada kulit luarannya sahaja. Jika orang sembahyang, dia pun sembahyang sama. Tapi jika orang tidak bersembahyang, dia pun turut tidak bersembahyang. Tok Guru mengajar yang judi ini haram, dia pun sebut haram. Tetapi bila orang lain berjudi, dia pun sama-sama berjudi juga. Ini adalah jenis orang Islam yang tidak mukmin. Kata Tok Guru. Akhirnya Nabi Syuaib sebut, wa ma ana alaikum bi hafiz. Saya ini datang ke dunia bukan hendak menjaga tuan-tuan. Saya datang untuk berceramah dan mengajar. Selepas itu saya akan balik ke rumah. Sama ada tuan-tuan ikut ataupun tidak, apa yang saya ajarkan, itu terpulanglah kepada tuan-tuan.
Apabila aku beri pelajaran kepada kamu, kamu kena fikirkan betul-betul, kerana aku tidak menjaga kamu siang, malam, pagi dan petang. Akhirnya saya berpesan, terimalah ajaran ini untuk kebaikan kita bersama. Terserahlah kepada Allah Ta'ala untuk memberi taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Ini pesanan Nabi Shu'aib. Straightforward saja. Dia tidak berdebat, tidak apa. Dia cuma terus bagi tahu yang dia cuma tukang sampai saja. Dia ibarat dia sampai untuk amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kena kita ni kena berhati-hati waktu berniaga, waktu berdagang, waktu jual beli. Nabi Shu'aib dah ajar awal lagi sebelum Rasulullah SAW, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pasal kaum Nabi Shu'aib ni memang hebat dalam perniagaan, tapi bukan hebat dari segi Islam. Ada yang tak kena sebenarnya, yang itu diutuskan Allah Ta'ala Nabi Shu'aib di kalangan kaum ni sendiri. Masuk terus ayat 87, InsyaAllah. Mohon komen suara saya okey tak okey. Saya internet problem juga sini, tak stabil internet. Ayat 87, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya Shu'aib as-salawtuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha'u innaka la'amtal halimur rasyid. Sadaqallahul azim. Surah Hud ayat 87, sambungan tadi. Kemudian mereka berkata, jawab pada Nabi Shu'aib, kaumnya, wahai Shu'aib, adakah sembahyangmu, yakni yang banyak tu, menyuruhmu perintahkan kami supaya meninggalkan apa yang disembah oleh datuk nenek kami, atau supaya kami lakukannya apa yang kami suka melakukannya dalam menguruskan harta kami? Sesungguhnya engkau, yakni wahai Shu'aib, adalah orang yang penyabar, lagi bijak berakal. Yakni maka bagaimana pula engkau menyuruh kami melakukan perkara yang bertentangan dengan kebiasaan kami? Ayat 87 surah Hud. Jawapan daripada kaum Nabi Shu'aib. Jawab dia. Nampak hebatnya, kedegilannya. Pasal apa? Mempertahankan. Siap cakap, adakah sembahyang kamu yang banyak tu menyuruh kami, perintah kami supaya tinggalkan apa yang kami sembah oleh datuk nenek kami? Dia tak boleh buang yang lama. Dia sembah patung, dia sembah patung lagi lah. Masih tak nak berubah. Ada tak golongan tu? Ada. Masih lagi. Zaman sekarang masih ada lagi. Bukan yang kafir, yang Muslim pun masih lagi. Masih bergantung lagi dengan tangkal. Masih bergantung lagi dengan kepala kambing, kepala lembu. Macam-macam. Masih bergantung yang tradisional tu. Kononnya jin, power lagi. Masih dengan tangkal yang hebat-hebat, kemenyan yang hebat. Masih menyeru benda-benda yang hebat-hebat. Kononnya hebatlah. Dia terlupa yang maha hebat adalah Allah Ta'ala. Dia tak yakin dengan ayat Allah Ta'ala. Dia tak guna pun, dia tak jenguk pun ayat Quran. Yang dijenguknya ilmu-ilmu tradisional yang memuja-muja jin dan syaitan. Ni masih lagi tak boleh tinggal. Ataupun kami lakukan, atau kami lakukannya apa yang kami suka lakukan dalam mengurus harta kami. Tak boleh tegur. Tak boleh tegur bab pengurusan harta dia, jual beli dia. Jangan sekali-sekali ditegur. Pasal apa? Dia dah biasa buat tu. Dia kata, alhamdulillah, dia kata semuanya terbaik dari dulu lagi. Jangan ditegur, jangan diganggu. Sesungguhnya engkau, wahai Shu'aib, adalah orang yang penyabar. Dipuji pula Nabi Shu'aib. Orang yang sabar, lagi bijak akal,
Maka bagaimana pula engkau yang sabar macam tu boleh menyuruh kami melakukan perkara yang bertentangan dengan kebiasaan kami. Mula dipuji tapi dia hentam balik. Kenapa bak suruh benda-benda yang bertentangan dengan kebiasaan dia. Bila Nabi Shu'aib memberikan ucapan pada kaumnya bahawa mereka kena berakidah dengan Allah Ta'ala. Dan pada masa yang sama dalam masalah jual beli, sosial dan ekonomi mereka kena buat begitu. Dan begini menyebabkan orang-orang kampung melawannya kembali. Bila sentuh saja bab agama, memang bukan zaman Nabi Shu'aib, zaman kita pun sama juga. Orang tak nak terima. Pasal apa? Sentuh bab agama. Agama, politik, pentadbir, niaga. Agama tak boleh campur. Benda tu berlaku sekarang, masih berlaku. Qalu ya Shu'aib. Mereka berkata kepada Shu'aib, Asa lautuka ta'muruka an tatruka ma ya'budu aba'una. Adakah sembahyang kamu itu as-salatuka ta'muruka an tatruka ma ya'budu aba'una. Adakah sembahyang kamu itu memaksa kamu memerintah kami supaya meninggalkan penyembahan datuk nenek kami? Serupalah seperti keadaan sekarang. Bila kita berkempen mengajak orang bersembahyang, kita berkata kepadanya, Pak Cik, sembahyang ini bukannya bererti tunduk, bangun, buka dan tutup mulut sahaja. Tetapi kesan sembahyang itu melebar, merangkumi kerja-kerja yang kita buat sehari-hari. Kalau benar Pak Cik dan Mak Cik bersembahyang, maka semua kerja yang Pak Cik dan Mak Cik lakukan sehari-hari itu mestilah selaras dengan apa yang dibaca ketika sembahyang. Tu. Betul-betul beragama. Ya, meniaga pun cara beragama. Kalau masuk jadi orang surau, keluar surau pun masih lagi al-surawi. Ya, al-masjidi. Ya. Dia tak boleh dipisahkan. Ya. Dalam surau kita boleh berzikir, di luar surau kita berzikir. Dalam surau ada Allah, dalam masjid ada Allah, di luar surau pun masih lagi Allah di mana-mana saja. Orang boleh pakai telekung dalam surau, dalam masjid. Di luar orang tak pakai telekung. Ibarat Allah tak ada pula di luar surau. Jangan, ni kata Tok Guru. Ya, maknanya selaras dengan solat kita. Keluar pun kita macam orang yang bersolat. Solat orang yang masih bertuhan, orang yang menghadap Allah Ta'ala. Dia tahu Allah di mana-mana saja. Sebab tu tak boleh diasingkan. Tak boleh kata orang timur, suku-suku. Ya, agama tu suku-suku. Sahabat tulis. Ya, tu. Ya, bukan suku-suku. Tak boleh. Ya, tak boleh. Dalam sembahyang makcik dan pakcik berdoa, wahai Tuhan, pimpinlah kami ke arah yang betul, jalan betul yang macam mana? Iaitu jalan orang-orang yang kamu beri nikmat. Wahai Tuhan, pimpinlah aku ini ibarat orang buta yang tidak tahu arah jalan melainkan dalam pimpinan kamu. Pimpinlah hala ke arah mana? Pimpinlah aku ke tempat orang-orang yang mendapat nikmat kamu di muka dunia ini, iaitu golongan Nabi-Nabi. Inilah maksud doa yang kita baca ketika sembahyang. Kalau selepas bersembahyang pakcik buat kerja-kerja yang tidak baik, pakcik berjudi atau menipu, maknanya sembahyang dan perbuatan pakcik masih tidak selaras. Tu tulis Tok Guru. Ya. Artinya bila keluar saja bab sembahyang, pastikan ia selaras dengan sembahyang kita di luar. Tak ada bab judi, tak ada bab menipu. Semuanya selaras dengan solat. Pasal apa? Takut dia sebenar-benarnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di zaman Nabi Shu'aib pun macam itu juga.
Kaumnya bertanya, adakah sembahyang itu memaksa kami berbuat sesuatu sebagaimana yang kamu ajarkan itu? Soalan seperti ini mungkin disebabkan mereka ingin tahu, ingin mengetahui sesuatu atau ingin mengaji, yakni belajar. Adakah sembahyang mesti seiring dengan kehidupan dan politik? Adakah pekerjaan mereka mesti diselaraskan dengan pekerjaan yang Nabi Syuaib buat? Atau boleh jadi pertanyaan mereka bertujuan mempersenda-sendakan amalan sembahyang dan mengejek Nabi Syuaib. Kamu itu tok lebay. Adakah kamu hendak suruh kami menjadi tok lebay juga seperti kamu juga? Pasti berlaku. Kemungkinan besar berlaku. Ya, kadang-kadang kita ajak sahabat sembahyang. Tak apa, kau sembahyang, kau doakan untuk aku. Dia kata macam tu. Dia kena renung kita. Kadang-kadang banyak dalihnya. Ya. Kadang-kadang ajak sembahyang, dia kata, tok lebay kita ni. Alim sangat kita. Dah nak matilah tu. Yang mengata tu bukan tak sembahyang, dia pun sembahyang juga. Tapi kawan tu sembahyang sunat. Tak berhenti buat sembahyang sunat. Ba'diyah dia buat, qabliyah pun dia buat. Sahabat tengok, mengata dia. Nak matilah tu, dah buang terbiat. Sibuk dengan sembahyang sunat. Sibuk dia ke masjid. Tak lama lagi dah tu. Dia kata, tiba-tiba dia pula mati. Apa dia cakap? Kawan tu hebat dengan Allah Ta'ala, dengan solat sunatnya. Dia mengata. Dia tak cakap dengan orang. Dia cuma kata dalam dia mengumpat dalam diri dia sendiri. Dia tengok sebelah ni, sibuknya sahabat ni. Sepatutnya dia ambil contoh sahabat tu. Allah, dah tua-tua ni pun larat dia sembahyang sunat. Aku ni muda lagi, kenapa tak sembahyang sunat? Rugi tak? Rugi. Bau cantik pemikiran macam tu. Tapi ni pemikiran ni adalah hati mengata. Tu nak terbang terbiat dah tu sebenarnya. Mengata orang sembahyang sunat. Dia pun sembahyang, tapi sembahyang sunat dia malah buat, dia mengata orang yang sembahyang sunat tu. Sama juga. Tu contoh. Ya, maksudnya ini pun sama juga. Persoalan betul ke sembahyang tu jadi pelaras untuk boleh menyelaraskan waktu kita buat kerja di luar. Dia boleh manage kita di luar. Au an naf'ala fi amwalina ma nasha'u. Ataupun melalui sembahyang itu kamu boleh melarang kami berbuat apa saja mengenai harta kami. Kenapa ibadat sembahyang itu hendak mengontrol harta benda kami, sedangkan harta itu kepunyaan kami? Mengapa pula? Mengapa kamu mengganggu kami, wahai Syuaib? Keadaan rakyat zaman Nabi Syuaib serupa jugalah seperti mana keadaan kita sekarang ini. Mereka berkata, ikut pandai kamilah, hendak buat macam mana pun untuk memperbanyakkan harta kami. Lagipun ini adalah harta kami. Halal atau haram, kami tidak peduli. Time sembahyang, kami akan pergi ke masjid. Time berjudi, kami akan berjudi. Tu lagi hebatlah. Perangai ni bukan zaman sekarang. Perangai ni zaman Nabi Syuaib dah berlaku. Sebab dia live terus. Dia secara langsung dapat, kalau ikutkan dapat sanad. Talaki terus sebenarnya daripada Nabi. Kita tak ada, kita jauh Nabi. Nabi dah wafat dah 1400 lebih. Kaum Syuaib siaran langsung terus Nabi Syuaib. Macam Nabi Musa lah. Kaum Nabi Musa dapat live. Tengok mukjizat Nabi Musa live. Langsung depan mata Allah tunjuk. Tu pun tak nak beriman. Kita ni mengharapkan peringatan-peringatan alim ulama. Nabi dah wafat. Tak ada lagi bab mukjizat nak menyandarkan kita, tak ada. Tapi Allah dah bagi mukjizat yang paling hebat, Al-Quran. Sepatutnya kita tengok. Ini yang kita baca ni. Baca tafsiran Tuan Guru untuk mengingatkan kita. Jangan kita leka. Jangan kita bila langsung tak tengok. Itu yang dijawab. Time sembahyang, kami sembahyang. Time judi, kami judi. Berlaku. Sekarang pun masih berlaku. Itu kena renung kita. Ini cara orang kampung Nabi Syuaib menyanggah Nabi mereka sendiri. Sama jugalah keadaan sebagaimana orang Islam sekarang yang bernabikan orang Eropah, menyanggah para pendakwah Islam.
Sekarang tak ada Nabi, tapi dia bernabikan orang Eropah, kata Tok Guru. Bila kita sebut saja bab Islam, disanggahnya orang Eropah, orang Barat, tambah pula teroris dah macam-macam. Tu dinaya kita zaman sekarang umat Islam. Bukan dinaya, dipijak-pijak, disembelih umat Islam sekarang. Innaka la anta halimun rasyid. Kata orang kampung dia, kamu ini sungguh baik dan cerdik. Ambo terjemahkan ayat ini dalam bentuk kata-kata yang mengejek. Kamu ini baik sungguh. Sebelum kamu menjadi Nabi, kami berharap kamu boleh menolong kami, tetapi rupa-rupanya kamu buat gaduh dengan kami. Ataupun kalau kita terjemahkan ayat ini mengikut maksudnya yang asal, innaka la anta, kamu ini wahai Syuaib, al-halim, orang sangat lemah lembut. Tapi kenapa kamu gaduh? Kamu buat gaduh dengan orang-orang kampung ini, Ar-Rasyid. Kamu ini cerdik. Kamu ini orang cerdik. Tetapi kenapa kamu nampak bodoh? Ditujukan kepada Nabi dia sendiri. Nampak? Dia mengaku Nabi Syuaib cerdik, lemah lembut, bertoleransi, senang kompromis. Tapi bila bab agama, dia katakan Nabi Syuaib ni bodoh, jahil dia. Kena renung kita. Walaupun aku menipu sukatan dan timbangan, tidakkah aku akan cepat menjadi kaya? Kalau aku berniaga dengan cara riba, tidakkah aku akan cepat menjadi kaya? Kenapa kamu melarang aku untuk menjadi kaya? Hendak menjadi kaya seperti ini bukannya senang. Kerana hari ini kamu nampak bodoh, sedangkan kamu seorang cerdik. Wahai Syuaib, kamu mengajar agama sudahlah. Buat apa kamu ganggu masalah ekonomi dan masalah pitih emas orang? Ini juga merupakan satu bentuk cara terjemahan. Intamnya Nabi Syuaib, ajar agama lah. Tok Guru, Tok Lebay, ajar masjid. Jangan nak sibuk dengan ekonomi, jangan nak sibuk dengan politik. Ni maksudnya. Maksudnya benda ni berlaku sampailah ke zaman zaman Tok Guru pun berlaku. Bukan sikit, berlaku yang amat hebat. Bencinya kepada Tok Guru, Tok Lebay. Bencinya kepada ulama. Bimbang zaman sekarang, anak didik British, anak didik penjajah ni, dapat berkuasa, dapat memerintah, dibimbangi keadaan agama berkuat lagi, pembangunan agama bertambah kuat, maju agama ni, bimbang akan sampai ke atas, dimatikan peranan ulama, dimatikan fungsi ulama, ataupun tak dibenarkan ulama sampai ke keadaan tahap, kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, ada satu tempat di kawasan Semenanjung ni sampai 40 tahun tak pernah ada kuliah. Cuma ada sembahyang 5 waktu, sembahyang Jumaat, sembahyang Hari Raya Adha, Aidil Adha, Aidil Fitri. Itu saja. Habis sembahyang, tutup, kunci, balik. Ada 40 tahun, kata Tok Guru Datuk Ismail Kamus. Dia cerita kat saya. Dia cerita ada satu masjid. Pasal apa? Ni. Jangan bawa masuk agama dengan politik. Jangan bawa politik masuk dalam masjid. Ni kena renung kita. Kena bayangkan dalam 40 tahun tu, apa jadi dengan penduduk kampung ataupun taman tersebut. Itu kena renung kita. Kena masuk Ishak, Inilah contoh situasi percanggahan mulut yang Allah Ta'ala sebutkan melalui cerita Nabi Syuaib. Bila membaca ayat-ayat begini, kita akan terasa seolah-olah apa yang berlaku di sekitar kampung kita sekarang ini serupa dengan apa yang berlaku beribu tahun dahulu. Kalau hujah yang digunakan oleh pihak yang menyanggah Nabi di zaman dahulu didapati salah, begitu jugalah salahnya kedudukan yang menyanggah ajaran Nabi Muhammad SAW pada zaman sekarang ini. InsyaAllah dah masuk asar, InsyaAllah kita berhenti takat tu.
Kita cuba sambung lepas asar insya-Allah sebentar ya. Kita berhenti sebentar, kita tunaikan sembahyang fardu asar. Mana yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudah hingga surah Al-Fatihah. Insya-Allah. Iya kan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwir a'marana wassahih jasadana wa nawwir qulubana wasabbir imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri amina wa qdi hawalina fid din wa dunya wal akhirah ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la adika wa adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa buluka bi ni'matika alayya wa bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta. Tawassalna bijabaru wa tasamna bimalakut allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minan nar min syarri kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi wal rasul mu'minin. Allahumma ghnina bi halalin haramin wa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmi azza. Bismillahil-kafi. Bismillahil-mu'afi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairu. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu suwa. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jom kita asar insyaAllah. Allahumma salli.